Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ifa Syarmila binti Muhammad Shah Alam dengan nombor metrik J20A0452. Alam sekitar merupakan anugerah yang telah diciptakan kepada penghuninya untuk dinikmati, dipelihara dan dikongsi secara lestari oleh generasi hari ini dan generasi mendatang. Manusia sangat bergantung kepada sumber-sumber semula jadi yang telah wujud di persekitaran mereka untuk memakmurkan bumi dan mengembangkan tamadun manusia. Misalnya, sumber mineral, hasil hutan dan hasil pertanian merupakan sumber utama dalam membangunkan ekonomi dan pembangunan negara. Pertalian antara manusia dan alam semula jadi pula tidak dapat dipisahkan. Manusia adalah makhluk yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan mentadbir alam ini setelah mereka mengeksploitasi. Oleh yang demikian, manusia harus bersikap matang dalam menguruskan hubungan mereka dengan alam ini agar sumber semula jadi dapat terus dinikmati dengan berhemah tanpa meninggalkan risiko kepada keseimbangan alam sekitar. Oleh itu, manusia harus menitikberatkan nilai-nilai etika terhadap alam sekitar dalam meneruskan kehidupan mereka. Etika alam semula jadi merupakan prinsip moral dan akhlak yang digunakan untuk memandu manusia berinteraksi dengan alam sekitar secara berhemah. Nama saya Ki Su Hui. Nombor matrik saya ialah J20A0456. Sejak kebelakangan ini, berbagai penyakit yang berbahaya telah wujud akibat pencemaran alam sekitar. Kesan daripada pencemaran itu, manusia akan menghidap berbagai penyakit, khususnya respirasi akibat menghidu udara yang tercemar. Manusia memerlukan udara bersih untuk terus hidup. Jika udara yang dihidu tercemar, sistem pernafasannya akan menyerap pelbagai bahan pencemaran ke dalam paru-paru. Ini akan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah akan mengalami kekurangan oksigen. Hal ini seterusnya menyebabkan fungsi paru-paru terjejas dalam sistem pengagiran darah mengalami masalah dan mengakibatkan pelbagai penyakit. Oleh itu, alam sekitar haruslah dijaga dengan baik agar kesihatan manusia terjamin. Nama saya ialah Joshua Anak Perempuan Sagar. Saya dari grup 4. Nombor matrik saya ialah J20A0453. Sekarang saya ingin menerangkan tentang kepentingan etika alam sekitar. Salah satu kepentingan etika alam sekitar ialah menjaga dan mengekalkan flora dan fauna. Kebersihan alam sekitar akan menjamin keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terpelihara daripada kerakusan manusia akan membantu menjamin sumber air. Tanpa pemusnahan hutan, ia dapat berfungsi sebagai kawasan tadahan air hujan. Kehadiran hutan-hutan sebagai tadahan hujan akan menakung air hujan secara semula jadi dalam kuantiti yang besar. Hutan-hutan yang lengkap dengan flora dan fauna yang menyebabkan air hujan yang turun dapat disalurkan dengan baik ke sungai. Air hujan yang turun itu tidak akan tersejat, malah akan disalurkan ke sungai untuk meneruskan peredaran air. Ini dapat menjamin bekalan air yang mencukupi bagi kegunaan persendirian maupun industri. Dengan itu, hutan merupakan aspek penting untuk penaklukan air di empangan-empangan yang dilengkapi teknologi canggih. Keadaan ini membolehkan kita menghasilkan kuasa elektrik hidro sebagai suatu tenaga yang bersifat mesra alam dan akan mengurangkan pergantungan kepada tenaga fosil seperti petrol dan arang batu yang memusnahkan alam. Secara umumnya,
Menjaga flora dan fauna adalah untuk mengekalkan kebersihan alam sekitar yang menjadi tuntutan semula jadi kepada manusia untuk menjamin kehidupan yang selesa. Nama saya ialah Kirendran Ananki Permana daripada grup 4. Nombor matrik saya ialah J20A0460 akan tentang kepentingan etika alam sekitar. Salah satu kepentingan etika alam sekitar adalah penjagaan kepentingan generasi masa depan atau akan datang. Perlu diketahui bahawa akibat yang berlaku pada hari ini adalah rantaian daripada sikap dan tindakan manusia yang sebelumnya. Prinsip keadilan tidak dapat ditunjukkan jika masyarakat pada hari ini tidak dapat menikmati kehijauan dan kepelbagaian habitat alam sekitar seperti yang dinikmati oleh masyarakat sebelumnya. Banyak hidupan yang telah pupus disebabkan tindakan manusia dan sekaligus tidak dapat dihayati generasi kini. Contohnya, sebelum zaman revolusi perindustrian, seluruh dunia tidak berlaku cuaca panas atau pemanasan global yang kini dilihat semakin membimbangkan. Hal ini pelepasan gas daripada kilang dan rumah hijau yang tidak dikurangkan. Langkah penguatkuasa perlu dilaksanakan secara berterusan agar mampu mencegah pengeksploitasian pemaju terhadap alam sekitar demi kepentingan penjagaan generasi masa depan atau akan datang. Kepentingan seterusnya ialah perwujudan pemulihan alam sekitar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pemulihan di sini membawa maksud perihal proses, usaha, perbuatan dan sebagainya, atau memelihara sesuatu. Hal ini membawa maksud memulihkan alam sekitar. Kepentingan ini berhubung dengan prinsip alam sekitar, iaitu membangun tanggungjawab moral. Kelestarian maupun kerosakan alam sekitar ini merupakan bertanggungjawab bersama seluruh umat manusia. Tanggungjawab ini direalisasikan melalui peringatan, larangan dan menghukum mana-mana pihak yang merosakkan alam dan juga melakukan perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada alam sekitar. Nama saya Kuat Suci, dengan kewujudan alam sekitar yang terdapat di atas permukaan bumi kita. Hal ini demikian kerana alam sekitar telah banyak menyumbangkan manfaat yang amat besar kepada semua benda hidup di bumi, sama ada haiwan, manusia dan kehidupan lain. Seterusnya, alam sekitar bukan sahaja dapat membekalkan udara yang segar dan nyaman, malahan ia juga dapat mendorong manusia untuk menghayati pemandangan yang cantik dan harmoni di sekeliling. Oleh itu, semua pihak haruslah sentiasa menjaga kesihatan dan kebersihan alam sekitar secara kerap supaya secara tidak langsungnya dapat menjamin kesihatan badan manusia dan haiwan. Sebagai contoh, aktiviti gotong royong adalah salah satu aktiviti yang banyak berfaedah dalam menjaga alam sekitar. Seterusnya, peranan etika alam sekitar yang seterusnya ialah pihak Jabatan Alam Sekitar perlu mengetatkan lagi undang-undang dan peraturan alam sekitar. Pihak Jabatan Alam Sekitar sepatutnya mengenakan hukuman yang setimpal dengan peraturan yang ditetapkan jika terdapat sebarang kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika terdapat sebarang tindakan yang bertujuan untuk menceroboh dan melanggar peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan alam sekitar, bukan sahaja akan menggugat kestabilan ekosistem yang wujud, bahkan ia juga berpotensi untuk mendatangkan impak negatif terhadap kesejahteraan kehidupan manusia. Hal ini kerana sebarang tindakan dan perbuatan manusia yang berkaitan dengan alam sekitar mempunyai kesan berangkai dan akhirnya akan kembali kepada kelompok manusia itu sendiri. Nama saya Hazlan bin Markus, kad metrik saya J20A0449 dan di Ekologi ada menyatakan bahawa manusia perlu menghayati prinsip hidup secara sederhana dan selari dengan alam sekitar, menekankan kualiti cara hidup dengan yang baik seseorang, bukannya kekayaan prasarana kebendaan. Seandainya prinsip ini diamalkan oleh kontraktor yang dipertanggungjawabkan melakukan pembangunan di suatu tempat proses, maka tidak akan ada isu kerosakan dalam sekitar yang kita lihat pada hari ini, khususnya yang tidak mengikut prosedur.
Begitu juga penorokan hutan untuk tujuan pertanian di Cameron Highland. Penguatkuasaan yang lemah dan berlakunya tanah runtuh di kawasan tanah tinggi tersebut berlakunya juga banjir kilat dan banjir tanah. Bertetapan dengan prinsip ini, semua pihak perlu mengutamakan prinsip kualiti hidup yang baik, yaitu semestinya mengikuti garis panduan yang tidak menjejaskan alam sekitar. Sedangkan peranan yang terakhir adalah membangun prinsip integriti moral. Integriti moral membawa maksud sikap kerjasama dan amanah yang diamalkan seseorang terhadap alam sekitar. Sebagai penguatkuasa alam sekitar, perlu amanah dalam menjalankan tugas meskipun ia melibatkan orang kenamaan dan berpengaruh atau pihak yang terlibat dan dipertanggungjawabkan. Pihak pegawai kerajaan yang menguruskan alam sekitar seharusnya peka dengan keadaan sekeliling seperti melakukan berkala pemeriksaan pembangunan dan industri atau premis-premis. Hal ini demikian supaya semua pihak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dalam usaha untuk menjaga alam sekitar. Dengan itu, dalam diri para penguatkuasa perlu mengutamakan integriti alam sekitar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Lata, anak perempuan di Medan dengan nombor matriks J20E0462. Kita tidak dapat menolak modernisasi yang melanda dunia kita dengan mudah. Modernisasi jelasnya membawa pembangunan, pemodelan dan kesejahteraan hidup kepada masyarakat, namun pada masa yang sama turut mengundang pada perubahan kualiti alam sekitar, meliputi kemerosotan kualiti alam sekitar yang dikesan melalui pencemaran air, udara dan kehilangan spesies tertentu dalam sebuah ekologi dan lain-lain akibat aktiviti pembangunan tanah seperti pertanian, pembangunan kawasan baru, pembinaan empangan, infrastruktur dan sebagainya. Setiap proses yang berlaku dalam alam sekitar saling berkait dan mempengaruhi. Justru itu, keseimbangan antara kehendak manusia dan pemeliharaan alam sekitar harus dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan dan merancang dan menjana pendapatan negara. Kesimpulannya, masyarakat sejagat perlu mengamalkan nilai-nilai etika alam sekitar dalam kehidupan seharian mereka. Pendekatan melalui aspek fizikal seperti penguatkuasaan undang-undang dan juga aspek spiritual seperti penerapan nilai-nilai etika perlu diamalkan dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan alam sekitar. Kedua-dua pendekatan ini perlu digerakkan secara bersepadu dan komprehensif untuk menjamin keberkesanan usaha meningkatkan tahap kesedaran manusia tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Masyarakat Malaysia perlu mengamalkan gaya hidup yang mesra alam secara meluas dalam kehidupan seharian mereka, di samping turut terlibat secara aktif dalam usaha memelihara dan memelihara alam sekitar, negara dan sejagat. Nama saya Lim Wei Ji dengan nombor matrik J20E0465. Keindahan alam sekitar dapat membantu negara mengembangkan industri pelancongan. Hal ini kerana keindahan alam sekitar boleh menarik perhatian pelancong dari dalam dan luar negara. Ini seterusnya dapat menjadikan negara sebagai destinasi baru bagi sektor pelancongan di peringkat global. Peningkatan pelancongan dari dalam dan luar negara akan meningkatkan pendapatan negara di samping memberi peluang-peluang pekerjaan kepada pengusaha dalam industri ini dan industri sampingan. Di negara maju, terdapat banyak tempat yang menjadikan keindahan alam sekitar sebagai produk pelancongan. Sebagai contoh, Paris di Perancis, Venice di Itali dan Seoul di Korea. Peranan kerajaan untuk mempromosikan negara ni dunia agar keindahan alam sekitar di negara kita dapat memberi pulangan kepada negara.